أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kurniakan dalam kehidupan kita. Kita masih lagi dihidupkan pada pagi ini, alhamdulillah. Dan Tanyalah Ustaz pada pagi ini edisi hari Khamis 9 Julai 2020 bersamaan dengan 17 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dan saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda. Dan semestinya kita bawakan topik yang cukup menarik untuk kita bicarakan, untuk kita bincangkan pada pagi ini. Dan tajuk untuk kita bicarakan pada pagi ini iaitu dalam bab sirah kisah Ainul Mardiyah. Dan semestinya para penonton tertanya-tanya siapa itu Ainul Mardiyah dan bagaimanakah ciri-cirinya. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pagi ini bersama tetamu ataupun panel undangan kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian yang membagi Ustaz untuk sama-sama kita pada pagi ini. Dan semestinya bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, dan saya yakin dan percaya pasti ramai yang muskil siapakah sebenarnya Ainul Mardiyah, anda boleh ajukan ataupun hantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, kita war-warkan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV9, kita akan bersiaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan semestinya para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bagi Ustaz banyak perkara yang akan kita bincangkan. Dan semestinya sebelum kita serahkan kepada yang bagi Ustaz, kita hayati ataupun kita tengok terlebih dahulu statistik COVID-19 yang melanda negara kita. Kita masih lagi belum menang sepenuhnya Ustaz. Dan menurut statistik yang terkini, status COVID-19 di negara kita menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikemas kini sehingga 8 Julai 2020 sehingga jam 5.30 petang, kes baharu sebanyak 3 kes, manakala kumulatif kes sebanyak 8,677 dan kes yang sedang dirawat sebanyak 70 kes. Dan manakala kes sembuh harian pula sebanyak 5 kes, dan jumlah yang telah pun discharge sebanyak 8,456, dan jumlah kematian sehingga kini ialah 121 kes. Dan kita mengharapkan agar para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, jaga penjarakan sosial dan juga pakai pelitup muka, dan kita patuhi arahan pihak kerajaan dari semasa ke semasa, dan dengan hashtag kita mesti menang insya-Allah. Dan bagi Ustaz dan juga sidang penonton, semestinya banyak yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk kisah Ainul Mardiyah. Falyatafaddal mashkur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Anas yang telah memberi mukadimah yang sangat ceria dan bagus dan bersemangat, masya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, siapa yang di luar sana bernama Ainul Mardiyah, mudah-mudahan pada hari ini insya-Allah apa yang didengar
akan menambahkan lagi semangat untuk menjadi Ainul Mardiyah yang sebenarnya insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, siapakah Ainul Mardiyah? Salah satu jawapannya ialah mari kita membaca ayat Quran yang berkaitan serba sedikit tentang Ainul Mardiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami telah menjadikan mereka itu dengan kejadian yang sempurna. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, dan sesungguhnya kami telah menjadikan mereka sentiasa dalam keadaan perawan, uruban atraba, yang sentiasa mengasihani, cinta dan dicintai, atraba, dan yang mana umur mereka tidak tua, kekal selama-lamanya muda. Untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk mereka yang dipanggil sebagai golongan kanan. Ya tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang rahmat Allah SWT sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, Ainul Mardiyah ni manusia ke siapa? Kalau ikutkan mungkin daripada tajuknya, sirah kisah Ainul Mardiyah. Bila disebut kisah dan sirah, mungkin ada yang di dalam fikirannya mengatakan bahawa sirah ni benda yang dah lepas, seperti mana sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah para ulama. Sudah pastilah sirah ini digunakan untuk manusia yang bernama Ainul Mardiyah. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, Ainul Mardiyah ini dia sebenarnya adalah bidadari syurga. Bidadari syurga. Cuma kenapa kita kata sirah kisah Ainul Mardiyah dalam tajuk kita pada pagi ini? Sebab dia ada kaitan dengan kisah para sahabat dan juga para tabi'in yang menceritakan tentang mereka mendapat Ainul Mardiyah. Baik. Pertama sekali, tuan-tuan, perempuan, para penonton rahmat Allah SWT sekalian, nama Ainul Mardiyah itu sendiri. Dan Anas, kita di Malaysia ni disebut Ainul Mardiyah. Kalau ikutkan bahasa Arab kaedahnya, sama ada Ainun Mardiyatun, Mardiyah, bukannya Ainul Mardiyah, Ainun ataupun Ain saja, Mardiyah. Tetapi dalam bahasa, di dalam sebahagian kitab disebut Aina Mardiyah. Aina, Ain, Ya, Nun, Alif, Hamzah. Aina Mardiyatun, Mim, Ra, Dad, Ya ada sabdu, Ta marbutah. Ainun Mardiyah. Ainaul Mardiyah. Aina bermaksud satu. Ainun ni dia satu dan juga banyak. Bermakna yang dibincangkan di sini ialah satu bidadari yang bernama Ainun Mardiyah ataupun Aina Mardiyah. Mana-mana boleh. Yang penting kita faham tentang Ainul Mardiyah itu sendiri. Tak kisahlah nak letak nama Ainul Mardiyah ke Aina Mardiyah. Mungkin setengah orang sekarang ni dia suka nama yang orang lain tak beri kan. Tak ada pada dalam sistem JPN tu, tak ada nama tu. Kalau boleh dia nak macam tu kan. Bolehlah mungkin letak Aina Mardiyah kan. Mungkin nampak kalau dalam bahasa Melayu ni macam pelik sikit Aina ni kan. Tapi segi bahasa Arab betul. Aina Mardiyah. Baik, Ainul Mardiyah ni tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, dia secara umumnya dalam Al-Quran mungkin ada tertanya-tanya, oleh kerana perkara ini perkara ghaib. Kita mesti kembali pada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat manakah yang menceritakan tentang Ainul Mardiyah? Oleh kerana Ainul Mardiyah ni dia adalah bidadari syurga, maka ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bidadari dia adalah yang berkaitan juga dengan Ainul Mardiyah. Salah satunya ayat yang kita bacakan di awal tadi, inna ansha'nahunna insya'a. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala sebut sebelum ayat tu ada ayat hurun ain wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama.
Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hurun ain wa hurun ain. Dalam ayat yang lain Allah SWT beritahu wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami mengahwinkan mereka ahli syurga dengan hurun ain. Hurun ain ni apa pula maksud dia? Tadi ainun mardiyah, ain tu maksudnya mata. Kalau segi terjemahannya lah, ain tu maksudnya mata, mata yang diredai. Cahaya mata. Cahaya iaitu mata yang diredai, orang yang diredai, bidadari yang diredai. Hurul ain pula bermaksud hur ni dia punya warna dia tu jelas. Kalau hitam tu betul-betul hitam. Kalau putih tu betul-betul putih. Dan dia lebih kepada mata sebenarnya. Apabila wanita ni, dia kalau mata dia cantik, itu sebagai satu perkara yang membanggakan lah. Kan itu kalau kita pergi ke Arab ataupun di Malaysia sendiri yang pakai purdah kan. Kadang-kadang kita nampak daripada mata saja kita dah wow. Kan? Maksudnya daripada mata tu dia ada tarikan yang tersendiri. Jadi itu sebagai nama sahaja, sebagai nama, bukannya sifat yang sepenuhnya pada mata tu. Nak ceritanya mata pun cantik, apatah lagi dengan pipinya, apatah lagi dengan seluruh tubuh badannya, sudah pastilah cantik. Baik, inilah yang kita tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini, tetapi dia ada cerita-cerita di sebaliknya. Tadi ayat Al-Quran, kita akan sentuh banyak lagi ayat Al-Quran tentang perkara ini. Sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran secara ringkasnya, sebagai mukadimah pada pagi ini, 3 ciri utama ainun mardiyah. Ainun mardiyah ni 3 ciri utama dia. Yang kita ringkaskan sebagai 3C. Yang pertama ialah cantik sangat. C yang pertama apa dia, Anas? Cantik sangat. CS kan. Cantik sangat. Seperti mana yang dalam Al-Quran sebut, inna ansha'nahu insya'a, kami jadikan dia sempurna. Kalau di dunia ni wanita mungkin cantik-cantik pun ada juga tak sempurnanya. Kan? Muda-muda tegang kulit, bila dah berumur sikit berkedut kulit kan. Itu sifat kita di dunia ini. Tetapi di akhirat ainun mardiyah dan juga secara umumnya bidadari-bidadari, dia adalah wanita yang sentiasa kekal cantik, cantik sangat. Nanti kita akan insya-Allah detailkan dalam slot-slot yang seterusnya. Itu C yang pertama, cantik sangat. Yang kedua, cinta sangat. Dia sangat cinta pada suami dia, pada lelaki yang akan masuk, akan jadi hak milik dia. Sangat cinta. Dan yang ketiga, cemburu sangat. Cemburu yang dimaksudkan di sini bukan cemburu yang negatif. Kalau kita di dunia ni cemburu yang mungkin negatif. Cemburu yang mendatangkan hasad dengki, cemburu yang mendatangkan pergaduhan, cemburu yang mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik selepas cemburu tu. Tetapi dalam syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, iaitu Allah SWT telah cabut sifat kedengkian, sifat hasad, sifat negatif yang ada dalam hati, dalam diri seseorang itu, semuanya tercabut. Tak ada cemburu yang mendatangkan perkara yang tidak baik. Dia cemburu, contohnya dalam sebuah hadis Nabi SAW ada beritahu bahawa sekiranya isteri di dunia menyakiti suaminya dengan akhlaknya, dengan kata-katanya dan sebagainya, maka bidadari syurga akan berkata, walaupun kita tak dengar, tapi ini perkara gaib yang Nabi SAW beritahu, kata, wahai wanita, wahai isteri fulan, janganlah sakiti beliau. Janganlah sakiti beliau. Kalau engkau tak nak, biarlah dia datang ke aku. Jangan sakiti. Jangan cemuh, jangan kutuk, jangan rendahkan dia. Iaitu jangan sakiti suami. Kalau engkau tak nak kat dunia, lepaskan dia cepat-cepat, beri ke aku. Maksudnya dia cemburu. Dan dia mencemburui juga sekiranya dia diperlihatkan kepada dia bagaimana wanita ini cinta pada suami. Kita kena faham cemburu di sini bukan cemburu dengki, tapi cemburu bagaimana dia ingin melayan juga lelaki tersebut apabila telah dimiliki olehnya dalam syurga nanti. Ini secara ringkas tentang sifat ainul mardiyah, yang mana ainul mardiyah ini, tuan-tuan perempuan Allah sekalian, dia adalah ketua bidadari syurga dan dia bukan milik semua. Ini kena faham juga poin yang penting. Apabila seseorang itu masuk syurga, dalam syurga ni bukan sahaja yang dikatakan bidadari, ada lagi yang dipanggil sebagai walad ataupun aulad, wa yatufu alaihim wildan, wildan, yang dikenal sebagai wildan, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun, yang mana akan mengelilingi ahli syurga ini wildan yang bersifat mukhalladun, kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Apa maksud wildan?
Wildan ni maksudnya pelayan-pelayan, anak-anak yang akan melayani untuk minum air contohnya. Bidadari dia tak layan tu. Ada yang panggil wildan iaitu pelayan-pelayan yang akan melayani ahli syurga dan melayani bidadari-bidadari. Dipanggil wildan. Selain daripada bidadari, dipanggil wildan. Dalam ayat yang lain, ka'amthalil lu'lil maknun. Wildan ini seolah-olahnya mereka ini seperti mutiara yang bertebaran. Di sana sini. Maksudnya cantik pemandangan tu. Ini yang pertama. Iaitu wildan. Yang kedua, mereka yang berkhidmat kepada bidadari-bidadari kita. Iaitu jariyah ataupun khadimah yang akan berkhidmat kepada bidadari. Seperti pemaisuri contohnya kan. Dia ada tukang khidmat dia. Dayang dia kan. Tukang pegang baju lah, tukang sikat lah dan sebagainya. Ini selain daripada bidadari. Dan yang ketiga ialah bidadari itu sendiri. Bidadari ini sekurang-kurangnya seperti mana sebuah hadis beritahu, sekurang-kurang bidadari 2. Untuk ahli syurga yang terakhir sekali masuk syurga, 2 bidadari. Dan ini semua akan dapat, siapa masuk syurga semua akan dapat ni. Tapi ada satu lagi, bukan semua ahli syurga dapat. Dia hanya untuk orang tertentu sahaja. Inilah Ainul Mardiyah. Dia punya kemuncak dia kat situ, iaitu yang tadi wildan semua akan dapat. Khadimah tadi semua akan dapat. Siapa yang masuk syurga. Isteri di kalangan bidadari pun semua akan dapat. Sekurang-kurangnya 2. Tapi lebih special lagi, yang lebih lagi daripada bidadari ialah Ainul Mardiyah. Ada kisah tentang Ainul Mardiyah ni. Sebenarnya tentang hadis Ainul Mardiyah ni tuan-tuan, perempuan dan Allah sekalian, ada banyak hadis-hadis yang palsu tentang Ainul Mardiyah. Itu kerana itu dalam menceritakan benda yang gaib, kita kena jelas dalil yang digunakan. Yang menyebut tentang Ainul Mardiyah ni sendiri, banyak hadis-hadis dipanggil hadis maudhu' ataupun hadis palsu dan juga hadis lemah. Tetapi ada hanya beberapa hadis yang ada ditahsinkan ataupun disahihkan oleh sebahagian ulama seperti Imam Sayuti dan Imam Syawkani dalam kitab mereka yang menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ainul Mardiyah. Seperti Imam Sayuti sendiri dalam kitabnya Al-Lawa'il Al-Masnu'ah memberitahu bahawa hadis ini ada mutaba'ah dia. Ini dalam ilmu hadis lah. Kerana kita membincangkan perkara yang gaib, kita kena sebut sedikit perkara ini. Iaitu ada mutaba'ah dia. Ada banyak hadis-hadis yang dikuatkan untuk cerita tentang Ainul Mardiyah ni. Yang mana Nabi SAW beritahu bahawa ketika dia Isra' Mi'raj, saya ringkasnya, dia diperlihatkan tentang kecantikan Ainul Mardiyah ni. Yang mana Nabi SAW beritahu salah satu sifatnya matanya melentik. Ibaratnya seperti sayap burung helang. Kita tak boleh bayangkan kecantikan itu macam mana, tapi sifat yang digambarkan begitu. Kerana dalam syurga ni tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, mala ainun ra'at, iaitu nikmat dalam syurga, kecantikan dalam syurga tak pernah terpandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terbayang oleh hati pemikiran manusia. Kalau kita terbayang cantiknya itu belum syurga lagi. Sebab apa? Dia tak akan terbayang oleh akal fikiran kita. Jadi Nabi SAW beritahu gambarannya sahaja. Salah satu sifat Ainul Mardiyah, iaitu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan yang banyak sebenarnya tentang Ainul Mardiyah ni di dalam athar. Athar ni maksudnya kisah-kisah yang bukan kata-kata Nabi SAW. Dia di kalangan kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in. Dalam kitab banyak menyebut tentang athar tentang Ainul Mardiyah. Di antaranya kisah tentang satu orang pemuda. Dia bila datang masjid, dia dengar para sahabat ni tengah menceritakan tentang kelebihan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia dengar ni, dia telah datang semangat dia. Dia kata, dia jumpa dengan satu orang sahabat ni, dia kata, besar begitu sekali kelebihan orang yang berjihad, berjuang di Allah SWT. Aku pun nak ikut. Dia beri nama. Kerana itu jihad ni, bukannya suka-suka bila dengar jihad nak ikut, bukan. Dia kena ikut dia punya tertib dia, sistem dia, ikut syariat dia. Kerana itu perkataan jihad ni, ada yang salah guna, kan? Ada yang betul gunanya. Tapi para sahabat dan tabi'in dulu, mereka melalui saluran yang betul. Ya, apabila dia beri nama dan orang yang bertanggungjawab ketika itu telah menerima nama dia, kita cerita ringkas, nanti slot akan datang, insya-Allah kita akan detailkan. Maka akhir sekali dia telah
dia telah ikut bersama dengan tentera bersama-sama. Walaupun waktu tu dia muda lagi. Ketua tentera sebenarnya tak nak terima dia. Tapi dia telah dengan penuh semangatnya dia telah diterima. Dan apabila dalam peperangan dia telah berkhidmat dengan yang sangat bagus seperti mana yang diriwayatkan, dia telah menyediakan makanan. Apabila perang dia perang betul-betul, malam dia ibadat betul-betul. Itu satu orang budak yang remaja yang sangat hebat. Apabila pada satu hari tu dia telah mimpi, dia tidur tengah hari, dia tidur tengah hari, dipanggil qailulah, tidur siang. Tiba-tiba dia ketawa. Tentera kata, budak ni dah buang terbiat ke apa? Ketawa. Lain macam kan. Budak ni kenapa ni kan? Dah isim ke apa ni kan? Tiba-tiba orang kejut dia. Bila orang kejut dia, innalillahi, kau orang kejut aku. Dia macam terkejut dan marah sikit lah. Kenapa kejut aku? Dia tanya kenapa? Dia kata sebenarnya tadi aku mimpi. Mimpi apa Ustaz? Mimpi InsyaAllah apa? kita akan bicarakan selepas ni boleh Ustaz? Boleh. Kita biar penonton nantikan selepas ini jawapannya mimpi apa. InsyaAllah kita akan bicarakan selepas daripada kembali selepas ini. Saudara terus kekal di rumah dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada menonton kami melalui TV3 maupun TV9, terus kekal sehingga ke hujung rancangan kerana banyak yang akan kita bicarakan tentang kisah Ainul Mardiah pada hari ini. Dan kita sambung Ustaz tentang bagaimana kisah seorang pemuda yang pergi berjihad, berjuang bersama dengan Nabi dan para sahabat lalu bermimpi. Dan apakah kesinambungan mimpi tersebut? Saya serahkan kepada yang bagus Ustaz. Baik. Kisah ni berlaku bukan di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat dipanggil tabi'in. Lebih kurang pada zaman Khalifah Ali radhiyallahu an. Waktu tu peperangan berlaku di Syam, di Syria, di Syam, iaitu di Palestin. Kalau sekarang ni Syam ni maksudnya Palestin, Syria, Jordan. Ini dulu panggil Syam. Jadi apabila pemuda ni ikut berjihad, dia telah melakukan ibadat khidmat yang bagus. Maksud nampak kesungguhan dia. Di sini point kita sebut tadi Ainul Mardiah ni bukan semua dapat. Bidadari semua dapat, tapi Ainul Mardiah bukan semua dapat. Jadi pemuda ni dia telah menunjukkan kesungguhan dia. Walaupun dia budak baru, ahli baru. Orang lain dah lama dah, dia first time ikut ni. Ikut perang ni, ikut mujahadah ni, ikut keluar dari Allah Taala ni kali pertama. Rekrut baru. Rekrut baru. Tapi dia telah buat sungguh-sungguh. Waktu makan dia khidmat, waktu perang dia berjihad sungguh-sungguh, waktu ibadat malam dia ibadat. Sampailah satu tengah hari tu dia tidur dan seperti mana kita sebut tadi, dia tiba-tiba dia ketawa. Orang kejut dia kata sebenarnya tadi aku mimpi, dia kata. Sambung ni mimpi kan. Yang mana aku dibawa satu tempat yang sangat cantik. Dia punya tanaman dia sangat cantik. Dan di situ ada 10 wanita yang sangat cantik. Dan dikatakan pada aku dengar suara, jumpalah dengan isteri engkau Aina Mardiyah. Aina Mardiyah. Itu dalam kitab-kitab banyak sebut Aina Mardiyah. Jumpalah isteri engkau Aina Mardiyah. Dia pun tanya, di kalangan kamu ni ada ke Aina Mardiyah? Kata, depan lagi. Dia kata dah cantik macam ni pun tak ada Aina Mardiyah. Masuk lagi satu kebun, satu taman. Lagi cantik. Dia punya taman dia lebih cantik daripada taman yang pertama. Dan wanita-wanita yang ada di situ 20 wanita, 20 perempuan yang lebih cantik daripada 10 pertama tadi. Yang pertama pun dah cantik, masuk kebun yang kedua lebih cantik lagi. Lepas tu dia tanya, afikunna Aina Mardiyah? Adakah di kalangan kamu Aina Mardiyah? Depan lagi dia kata. Depan lagi. Sampailah kebun yang ketiga, 30 jariyah ataupun khadimah tadi, iaitu wanita-wanita yang cantik tadi. Ada sebahagian riwayat mengatakan sampai kebun yang keempat. Bila kebun keempat, ada suara mengatakan, Aina Mardiyah, suami engkau dah datang. Aina Mardiyah, suami engkau dah datang. Dalam keadaan gembira. Lepas tu dia tanya, siapa Aina Mardiyah? Mana Aina Mardiyah? Ditunjukkan di bawah kubah hijau yang bercahaya. Dalam riwayat kubah merah yang bercahaya. Yang sangat cantik. Bila masuk dalam tu, cahaya kubah tu hilang disebabkan cahaya Aina Mardiyah ni. Kan? Dia macam spotlight. Kalau kita lampu handphone ni terang, kita buka bawah lampu spotlight dalam studio ni, tak seolah macam tak ada apalah, kan? Begitulah lampu spotlight studio ni bawa ke stadium, tak ada apa-apa lampu spotlight kan. Ibaratnya macam tu. Cahaya Ainul Mardiyah ni mengalahkan segala cahaya yang ada di situ. Dia terpegun. Suara ni kata,
Dah balik. Kan? Dia kata, alamak aku baru nak ni kan. Balik. Aku pun ikut suara ni. Aku nak balik, Ainul Mardiah tarik ridak aku, tarik selendang aku. Dia kata, berbuka puasalah bersama kami pada petang ini. Berbuka puasalah bersama kami pada petang ini. Waktu tu budak ni puasa. Zuhur tadi dia tidur kailulangan, tidur tengah hari. Lepas dia bangun, dia pun ceritalah pada kawan-kawan dia ni. Okey, aku tengah jumpa Ainul Mardiah dengan korang, kejut aku, dia kata kan. Lepas tu lepas asar ada seruan perang. Kan? Tadi dia dah memang dah di medan perang. Musuh datang serang, lawan. Dan sahabat yang menceritakan ni, dia kata apa? Betul-betul ngam-ngam sebelum matahari terbenam, iaitu masuk waktu maghrib untuk buka puasa, budak ni gugur syahid. Allah. Benarlah dia berbuka puasa bersama Ainul Mardiah. Ainak Mardiah tadi. Masya Allah. Ini salah satu kisah yang termaktub dalam kitab. Banyak lagi kisah-kisah yang hampir sama. Yang ada sedikit penambahan dan kurang daripada cerita ini tadi. Tapi secara umumnya ceritanya sama. Iaitu orang yang berjuang yang Allah SWT bersungguh-sungguh. Ada satu kisah lagi mungkin sebelum kita buka soalannya. Ada satu kisah yang hampir sama. Kita tambah sedikit lagi. Budak muda juga. Tapi satu hari sebelum tu, mak dia telah datang jumpa dengan seorang sahabat ni. Seorang sahabat ni, dia tugas dia tukang ajak orang, jom keluar jalan Allah. Dia kejut, dia pergi pintu rumah orang. Dia, kalau zaman kita ni ibaratnya guna speaker masjid surau tu beritahu siapa nak keluar jalan Allah, jom. Kan? Tiba-tiba ada seorang perempuan datang ketuk pintu rumah dia ni. Dia kata, wahai Abu Qudamah, nama Abu Qudamah. Wahai Abu Qudamah, engkau ke yang dah berapa hari ni ajak orang keluar ke jalan Allah SWT? Ya? Dia kata, ya. Macam inilah Abu Qudamah. Dia perempuan yang tua. Macam inilah. Aku tak ada apa-apa nak beri. Aku pun tak boleh nak ikut. Aku dah tua. Aku tak ada apa-apa nak beri. Duit pun aku tak ada. Engkau ambil lah ni. Dia pun masukkan tangan dia dalam jilbab dia, dalam tudung dia. Dia potong rambut dia yang panjang. Allah. Dia beri, ni. Aku tak ada apa-apa nak beri. Tapi ini rambut aku, sekurang-kurangnya kau boleh buat tali. Tali untuk kuda ataupun apa sahaja yang kau boleh gunakan. Sampai tahap macam tu. Dia mengorbankan, tak ada apa pun dia korbankan. Kan, benda ni sebenarnya pernah berlaku juga saya dalam madrasah tahfiz saya kan. Kita pernah menerima kunjungan satu orang perempuan tua, nenek tua. Tiba-tiba dia datang, waktu tu saya tak adalah staff. Dia menyerahkan rantai dia sambil menangis ni. Makcik ni tak ada apa-apa nak beri pada madrasah ni. Ini aja makcik ada. Makcik dah tak ada apa-apa dah. Nak ceritanya sifat ni kadang-kadang memang ada pada perempuan. Perempuan ni dia punya semangat dia masya-Allah kan. Dia kerana itu perempuan ni mulia di sisi Allah SWT. Dia kalau semangat dia tu memang semangat yang memang masya-Allah kan. Jadi nak cerita makcik ni tadi, dia kata aku ada rambut ni aja untuk jadikan apa sahaja kegunaan dalam jihad fi sabilillah. Maka lelaki ni Abu Qudamah ni telah terima. Esok pula datang seorang budak. Dia kata apa? Dia kata, wahai Abu Qudamah, aku nak ikut. Budak muda juga. Dia kata, kau ni tak boleh, muda lagi. Dia kata, mak aku suruh aku. Siapa mak kau? Yang semalam. Allah. Mak aku kata apa? Aku dah tak ada apa, aku ada kau je. Kau pergilah. Aku semalam dah beri Abu Qudamah rambut untuk jadikan tali. Kau kena ikut. Jadi ini semua. Dan akhirnya dia pun mimpi. Ada kisah mimpi. Mimpi yang hampir sama. Ceritanya jumpa Ainul Mardiah. Dan akhirnya Allah SWT telah terima pengorbanan dia. Jadi ini insya-Allah sedikit mukaddimah yang mungkin sedikitlah yang kita boleh jadikan soalan-soalan dalam program kita pada hari ini insya-Allah. Bila mana mendengar penjelasan daripada Ustaz menjadi pemangkin semangat kepada kita, khususnya para pemuda yang di luar sana dan juga para lelaki, untuk kita bangkit daripada tidur atau mimpi yang lena, kita bangkit menyahut seruan jihad. Dan jangan salah faham, konsep jihad itu juga mungkin nanti akan ditafsirkan oleh bagi Ustaz, untuk kita buang salah faham terhadap konsep jihad itu sendiri. Dan yang bagi Ustaz, kita raikan terlebih dahulu soalan yang pertama menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Anna Karnina yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, yang pertama, daripada manakah salasilah Ainul Mardiah? Dan yang kedua, bagaimanakah perwatakan dan perilaku Ainul Mardiah untuk dijadikan idola di zaman kini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, terutamanya para wanita pada hari ini Ustaz. Nak mencontohi peribadi dan juga kalau boleh nak samalah macam Ainul Mardiah supaya menjadi penjuk mata kepada suami di dunia ini insya-Allah. Sedikit Ustaz. Jadi soalan ini sebenarnya sangat bagus. Yang pertama berkaitan dengan salasilah. Salasilah ini yang kita kata biar tahu jangan keliru.
Pertama, seperti mana yang kita sebut tadi, Ainul Mardiyah ni dia bukan manusia dan dia adalah penghuni syurga daripada awalnya lagi, iaitu bidadari. Dia ketua bidadari khas untuk orang tertentu sahaja. Dan bila sebut salasilah ni, kalau manusia dia ada binti dia kan. Tetapi oleh kerana dia ni bidadari, jawapan dia ada dalam ayat Al-Quran, inna ansha'nahunna insya'a, seperti mana kita baca mula-mula tadi, iaitu bidadari ni dicipta begitu, begitu. Maksudnya tidak ada proses. Kalau manusia ni dia ada proses dia. Dia ada proses. Adam AS sendiri pun ada melalui proses. Kita sendiri lahir dalam melalui proses. Tetapi bidadari, proses dia tak seperti mana manusia. Allah Taala jadikan kun fayakun. Ini jawapan untuk salasilah tadi. Dia tidak ada keturunan. Dia bukannya ada dia punya asal usul dia. Dia adalah penciptaan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara yang boleh dipelajari, yang diikuti, yang diittiba' oleh wanita zaman sekarang ni, tentang Ainul Mardiyah. Memang ada sifat-sifat bidadari yang perlu kita kaum wanita ikuti, kan. Bila sebut bidadari ni tuan-tuan, puan-puan, khususnya puan-puan akak-akak yang menonton, kan. Yakinlah apa yang kita ceritakan tentang hebatnya bidadari ni, akak-akak di luar sana yang sedang menonton ni semua boleh jadi lebih hebat daripada yang kita cerita. Walau yang kita nak cerita memang hebat. Ainul Mardiyah ni, kita nak cerita Ainul Mardiyah, bidadari ni semua hebat. Tetapi yakinlah perempuan, akak-akak boleh jadi lebih hebat daripada mereka. Dengan syarat, nanti kita akan beritahu apa yang perlu dilakukan untuk menjadi ketua kepada Ainul Mardiyah pula. Ainul Mardiyah ni dah ketua bidadari. Tapi apabila puan-puan, akak-akak melakukan perkara yang kita akan jelaskan nanti insya-Allah, akan jadi ketua pula kepada Ainul Mardiyah itu sendiri. Dan akan lebih cantik, lebih hebat daripada Ainul Mardiyah itu sendiri. Seperti mana dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Haythami, apabila ditanya tentang siapakah yang lebih cantik, yang lebih hebat, Nabi SAW beritahu sudah pastilah wanita syurga akan lebih hebat daripada hurul ain tu. Baik, sifat kita mungkin kita boleh ringkaskan soalan jawapan bagi soalan ni. Anna apa tadi? Anna Mardiyah. Bukan Anna Mardiyah, Anna Karina, kan. Dia apa sifat yang boleh dipelajari? Antaranya, kalau kita tengok hadis, kita tengok kisah yang pemuda tadi mimpikan, dia menunggu kedatangan suami. Menunggu kedatangan suami. Begitulah contohnya di dunia ini, tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak yang Allah sekalian, yang mana ada suami, yang mana tak ada suami pula ada ayah. Kalau boleh, tunggulah kedatangan suami di pintu rumah. Jangan suami dah masuk, cari siapa ada kat rumah ni, mana bini aku ni, kan, cari dalam dapur tak ada, cari bilik tak ada, kan. Rupanya tengah menonton TV contohnya lah, kan. Sepatutnya bila tahu suami nak balik, kan itu salah satu adab lelaki balik rumah, khususnya kalau daripada safar, daripada berjalan jauh, kena beritahu isteri. Jangan buat kejutan tiba-tiba ada depan rumah, kan. Supaya apa? Isteri tu boleh buat persiapan dalam menunggu suami. Dan menunggu tu pula dengan akhlak. Ada juga yang menunggu tapi dengan cekap pinggang. Kan suami ni nak balik ni dia dah fikir ni, aku balik-balik ni memang. Itu yang suka lepak kedai mamak tu berbanding balik rumah, kan. Bukan penonton ni lah, ada cerita tempat lain ni, kan. Jadi cara menunggu tu pula, kan. Bukakan pintu. Kalau boleh sebelum di horn kereta tu dah buka pintu, dan dengan senyuman, daripada jauh dah nampak senyuman tu. Bila sampai tu, salam, sapa, 3S, kan. Kadang-kadang dia kenal sebagai 3S. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Tegur. Apa bang, sihat? Macam mana kerja tadi? Jangan terus tanya, mana makanan ni tak bawa balik pun, kan. 3S. Senyum, salam, sapa ni kita kena amalkan. Ini salah satu sifat yang boleh kita pelajari daripada kisah tadi. Wallahualam. Banyak kita boleh huraikan, sekarang tapi kita nak raikan banyak lagi soalan. Sekarang ni musim PKPP ni, Ustaz. Kita mungkin senyum, salam, sapa tu dia berubah sikit, Ustaz. Senyum, sapa dan juga salam tu letak tangan dekat dada je, Ustaz, sebagai tanda. Kata abang, basuh tangan dulu, gunakan cecair pembasmi kuman dulu. Baru boleh salam dan sebagainya, Ustaz. Ni salah satu ciri-ciri yang perlu, terutamanya sebagai tapi wanita. Tapi salam tu bukannya mesti salam tangan. Salam. Dengan salam, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Ustaz. Bagi salam. Allahu Akbar. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada para penonton kita menerusi WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, yang pertama, di tingkatan syurga yang manakah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ainul Mardiyah? Dan yang kedua, bagaimanakah ciri keadaan syurga yang didiami oleh Ainul Mardiyah? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang walaupun ringkas tetapi
memberikan satu penjelasan seandainya kalau kita memahami sebenarnya konsep syurga yang di manakah diletakkan Ainul Mardiyah ni Ustaz sedikit. Okey. Baik, soalan yang sangat bagus. Iaitu Ainul Mardiyah ni di syurga yang mana? Seperti mana kita tahu syurga ni banyak kan? Syurga ni banyak. Dan Nabi SAW beritahu serendah-rendah syurga pun dia punya besar dia 10 kali besar dunia. Allah. 10 kali bukan besar bumi Bukan 10 kali besar bumi, besar dunia. Apa yang dikatakan dunia? Sampailah matahari semua ni dikatakan dunia. 10 kali besar dunia. Kalau 10 kali besar bumi pun dah cukup dah. Betul. 10 kali besar Malaysia ni pun dah luas dah kan. Ni 10 kali besar dunia. Dan apatah lagi syurga-syurga yang lebih tinggi. Baik, di manakah Ainul Mardiyah berada? Dalam hadis yang kita sebut tadi tentang Imam Sayuti dan Imam Syaukani menhasankan ataupun menerima hadis itu. Dalam hadis itu menyebut ketika aku dimi'rajkan di syurga Aden, Jannat Aden. Syurga Aden. Maka di situlah Nabi SAW nampak Ainul Mardiyah. Tetapi bukanlah bermaksud Ainul Mardiyah ni hanya berada di Jannatul Aden saja. Bukan. Jannat ni banyak. Firdaus paling tinggi. Seperti mana Nabi SAW beritahu, apabila kamu minta syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Syurga ni banyak. Kalau kita nak doa, ya Allah, ma'inna nas'aluka jannatal Firdaus. Contohnya, ya Allah, aku mohon pada engkau, masuklah aku dalam syurga Firdaus. Ini syurga yang paling tinggi yang pernah ditontonkan pada Nabi SAW. Sekiranya Jannatul Ad pun ada, apatah lagi dalam Jannatul Firdaus. Lebih-lebihlah lagi ada. Cuma seperti mana kita yang saya sebut tadi, kena ingat bukan semua ahli syurga, penghuni syurga boleh dapat Ainul Mardiyah ini. Dia hanya orang khusus sahaja. Antara banyak-banyak cerita dan riwayat yang menceritakan tentang mereka yang dapat Ainul Mardiyah ni, ada 2 sahaja setakat ni yang saya jumpa. Yang pertama, orang yang berjihad mati syahid di Allah SWT. Yang kedua, apabila ditanya pada Ainul Mardiyah ni, engkau untuk siapa? Dia kata, aku untuk orang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, iaitu ketika di dunia dahulu mereka buat dakwah yang mana mereka mencegah daripada kemungkaran, mereka mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, al-amiruna bil ma'ruf, iaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak orang pada tauhid, mengajak orang pada Allah, mengajak orang pada sunnah, mengajak orang pada solat, mengajak orang pada majlis ilmu, mengajak orang pada majlis zikir, mengajak orang pada akhlak yang mulia, mengajak orang pada membersih, mensucikan hati, mengajak orang pada berjuang di Allah SWT, mengajak pada kebaikan. Dan mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku depan mata dia, dia cegah. Sama ada dalam rumah dia, di kalangan isteri dia, anak-anak dia, jiran tetangga dia. Mencegah mengikut kemampuan. Mencegah mengikut kemampuan. Kalau ada kuasa, dia cegah dengan kuasa dia dan sebagainya. Aku adalah untuk, Ainul Mardiyah kata apa? Aku untuk al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Jadi, bapa-bapa, abang-abang, tuan-tuan di luar sana, kalau nak lebih lagi daripada bidadari, nak dapat Ainul Mardiyah, dan kena ingat bila sebut Ainul Mardiyah ni seperti mana kita sebut tadi, saya nak ulang berkali-kali supaya tak terlepas pandang. Isteri kita pun yang di dunia ni, bila tuan-tuan dapat Ainul Mardiyah, isteri tuan-tuan akan jadi lebih hebat dari Ainul Mardiyah. Kan itu akak-akak dan ibu-ibu sekalian, puan-puan sekalian, usahakan suami kita jadi ketua pada Ainul Mardiyah. Bukan setakat bidadari biasa-biasa. Supaya apa? Supaya puan-puan pun akan jadi lebih hebat daripada Ainul Mardiyah. Kalau puan-puan hanya sekadar ketua bidadari, bukan ketua pada Ainul Mardiyah, dia tak sampai lagi level yang kita sedang cerita ni. Jadi itu tadi Ainul Mardiyah, iaitu dalam syurga, semua syurga, dan juga di sifat-sifat syurga tu, insya-Allah secara umumnya kita akan jawab di lain kali, insya-Allah. Banyak yang akan kita bicarakan lagi, dan mudah-mudahan bila mana kita mendengar tentang bagaimana hebatnya seorang bidadari yang bernama Ainul Mardiyah ini menjadi pemangkin semangat kepada kita, khususnya juga bukan kepada para lelaki sahaja, bahkan juga kepada para wanita, untuk kita bangkit menjadi wanita yang solehah. Insya-Allah banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, kekal di rumah, dakwah biar tak ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik sirah, kisah Ainul Mardiyah. Dan masih lagi bersama dengan kita di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Dan bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami melalui talian bebas tol 1800 88 1677 atau melalui aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami melalui FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak melalui TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami melalui TV9, jangan lupa untuk terus tonton sehingga ke hujung rancangan, iaitu siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kisah Ainul Mardiyah semestinya menjadi dambaan bukan sekadar kepada para pejuang, para syuhada, terutamanya bagi kaum lelaki, bahkan juga kepada para wanita. Bagaimana untuk kita menjadi seorang wanita yang solehah dan juga seterusnya menjadi ketua bidadari syurga sebagaimana yang telah pun dijelaskan oleh Imam Bagi Ustaz. Inilah pemangkit semangat kepada kita para wanita di luar sana. Dan Ustaz dah pun sebut tentang ciri-cirinya, iaitu 3C, terlalu cinta, terlalu cemburu dan juga terlalu cantik, masya-Allah, tabarakallah. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Ustaz. Allah sebut tentang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala jadikan, hiaskan indah kepada orang lelaki ni suka kepada perempuan. Dan mungkin atas daripada perkara ini juga mungkin ada penjelasan daripada yang bagi Ustaz. Kita orang lelaki minat perempuan. Dan minat-minat ini sebenarnya juga menjadi ruang fitnah kepada kita pada hari ini dengan adanya perkara yang mengundang dosa kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berbentuk bidadari, iaitu yang kita bicarakan pada hari ini, Ainul Mardiyah. Tapi sebelum saya jawab, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Ustaz Effendi Hamid. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz ada menyebut tadi mengenai Ainul Mardiyah yang kita bincangkan pada pagi ini. Hanya orang yang tertentu saja yang dapat Ainul Mardiyah ini. Betul. Soalan saya, adakah dia ni hanya seorang ataupun ramai di kalangan mereka ini? Yang keduanya saya nak tanya mengenai apa yang kata Ustaz juga tadi mengenai isteri-isteri kita pun layak macam Ainul Mardiyah. Adakah mereka isteri-isteri di dunia ini yang dikatakan solehah itu lebih baik daripada Ainul Mardiyah? Ada saya dengar di perkara ini. Adakah benar apa pendapat, setengah pendapat yang mengatakan isteri yang solehah di dunia adalah sama tarafnya dengan Ainul Mardiyah di dalam syurga kelak? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi ni pemanggil kita yang pertama, Tuan Haji Omar Abdul Majid. Masya-Allah tabarakallah, soalan yang cukup cantik tentang masya-Allah tabarakallah, adakah ramai ataupun seorang saja istimewa, special. Dan yang kedua tentang bagaimana Ainul Mardiyah itu masya-Allah tabarakallah, apakah wanita di dunia ni lebih hebat daripada Ainul Mardiyah. Sedikit pada Ustaz. Secara ringkasnya, sekarang kan soalan Anas tadi dan Anas tadi detail nak kena jawab tadi. Kita simpan dulu Ustaz. Kita simpan dulu. Soalan tentang Ainul Mardiyah ni ramai ke seorang aja? Sudah pastilah ramai. Kerana apa? Ainul Mardiyah ni adalah isteri yang special, istimewa untuk orang tertentu. Jadi sudah pastilah bila sebut isteri, dia hanya untuk orang tertentu dan tidak boleh, minta maaf cakap, dikongsi. Jadi orang tertentu sahaja yang dapat. Bermakna katakanlah satu orang ni dia layak menerima. Dia bunyi aje lah. Orang lain ada layak menerima. Walaupun ramai masuk syurga, daripada ramai-ramai masuk syurga ni, tak semua akan dapat Ainul Mardiyah. Kerana apa? Dia adalah yang istimewa untuk dua golongan sahaja tadi. Setakat yang saya baca, yang hanya dua golongan yang diceritakan dapat Ainul Mardiyah ni, iaitu yang pertama yang mati syahid, dan mungkin di kalangan kita ramai yang tak dapat perkara ni. Yang untuk mati syahid fi sabilillah kita tak dapat. Yang kedua masih ada peluang, iaitu kita menjadi al-amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Itu orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mengajak kepada mencegah kemungkaran ni mungkin agak susah sikit. Orang tak suka mencegah kemungkaran. Contohnya orang tengah buat haram, kita kata haram ni, masuk neraka. Ataupun kita nak cegah dia, mungkin susah sikit. Tapi ada lagi satu ruang
untuk kira maksudnya nak mudahlah kan, nak jihad mati syahid belum masanya ataupun tak ada peluang. Kalau askar-askar, tentera abang-abang askar sana mungkin ada peluang lah kan. Kerana seperti mana kita sebut tadi, bila sebut jihad mesti mengikut konsep yang betul. Bukannya ikut semangat emosi masing-masing. Nak pergi jihad tak boleh. Seperti mana solat juga. Kalau lepas asar nak solat boleh? Tak boleh. Walaupun nampak benda bagus, solat tapi haram hukumnya, berdosa. Solat tapi berdosa. Perempuan yang tengah haid, kita sebut sikit tentang konsep jihad ni tadi kan, walaupun keluar sikit topik tapi supaya orang faham. Jangan bila sebut jihad ni orang nampak jihad ni maksudnya nak pergi perang aja kan, bukan. Contohnya perempuan tengah haid, tengah huzur. Boleh dia solat, tak boleh, haram, bahkan dosa dia solat. Kan? Sebab apa? Tak sampai lagi dia punya syarat-syarat boleh solat tu. Begitulah jihad. Bila sebut jihad ni bukannya boleh saja-saja kita suka-suka berjihad. Jadi yang pertama ni susah untuk kita dapat sekarang. Yang kedua, al-amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Nahu 'anil munkar itu sub daripada yang kedua ni tadi. Mungkin agak berat juga kita nak buat, tapi kita ada satu lagi al-amiruna bil ma'ruf, iaitu mengajak kepada kebaikan. Kita ajak orang pergi solat. Contohnya saya ada beberapa grup ni, ada seorang akak ni, makcik ni, akak ni, pukul 4:30 pagi dia dah hantar dah salam tahajud, kan, salam subuh, kan, pukul 5 pagi dia hantar salam subuh. Maksudnya tak apalah, ajak-ajak macam tu pun alhamdulillah. Tapi kalau kita ajak dengan cara yang lebih sunnah, kan, kita ajak orang contohnya pergi masjid, kita ajak orang mengaji. Hari ni ada kelas mengaji ni, jom pergi. Kita masuk dengan cara yang lebih lagi bagus. Sejauh setinggi mana usaha kita, sejauh itulah peluang untuk kita dapat ainul mardiyah. Baik, itu yang pertama. Adakah ainul mardiyah ni seorang ke ramai? Bila sebut ainak, dia satu. Ain, dia ramai. Iaitu banyak untuk orang-orang tertentu. Yang kedua, adakah wanita di dunia ini lebih hebat daripada ainul mardiyah? Ya. Jawapannya ya. Sekiranya dia mendapat keredaan Allah di dunia dan mendapat keredaan suami. Sebenarnya tuan-tuan perempuan sekalian, khususnya ibu-ibu, akak-akak di luar sana. Akak-akak nak masuk syurga, ibu-ibu, puan-puan nak masuk syurga sebenarnya mudah. Seperti mana Nabi SAW beritahu, wanita dia masuk syurga senang. Dia jaga amalan fardu dan dia taat suami. Suami happy dengan dia. Dia tak lawan suami. Kalau dia nak tegur suami pun dengan cara yang hikmah, suami tak rasa pun yang dia tegur. Kalau boleh ada sifat ini, maka insya-Allah wanita yang jaga amalan fardunya. Amalan fardu ni sekurang-kurangnya yang rukun iman, rukun Islam. Itu sekurang-kurangnya. Iaitu dia punya solat jaga betul-betul, punya zakat jaga betul-betul, kalau wajib keluarkan zakat, haji dia, puasa dia jaga betul-betul. Kemudian fikir macam mana nak happykan suami. Dari sudut senyuman, dari sudut kata-kata, dari sudut masakan, dari sudut permintaan, kadang-kadang nak minta sesuatu yang mungkin membebankan suami. Semua perkara itu kalau jaga, insya-Allah akan jadi lebih hebat daripada bidadari. Dan sekiranya suami dia layak mendapat ainul mardiyah, dia akan jadi lebih hebat daripada ainul mardiyah. Sebab tu saya kata tadi, diulang lagi supaya lebih dapat fokuskan. Usahakanlah suami perempuan, akak-akak menjadi pemilik ainul mardiyah supaya akak lebih hebat daripada ainul mardiyah. Tapi sekiranya kalau sekadar menjadi pemilik pada bidadari, akak akan dapat ketua bidadari sahaja, bukan ketua pada ainul mardiyah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Khusyuk mendengar bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang namanya ainul mardiyah ni, Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya sebentar tadi. Dan kita nak berbalik kepada soalan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, Ustaz. Yang kita simpan soalan tentang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah bagi orang lelaki ni suka pada perempuan. Baik. Dan bagaimanakah hal itu berlaku? Dan hari ini kita diuji, Ustaz, terutamanya para lelaki dengan banyak fitnah yang berlaku walhasil daripada eksploitasi terhadap wanita. Sikit pada Ustaz. Baik, soalan yang sangat bagus sebenarnya. Mungkin ramai yang tertanya, adakah nikmat syurga paling tinggi itu adalah ainul mardiyah? Itu soalan yang pertama, mungkin ramai yang bertanya. Dan yang kedua, tak apa ke beribadat ni kerana ainul mardiyah? Kan, bukannya kerana Allah Taala. Ini jawapan dia kita ringkaskan. Pertama, tuan-tuan, perempuan, para penonton rahmat Allah SWT sekalian, sebenarnya Allah SWT ni dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia sayang kita, dia sayang hamba-hamba dia. Dan dia tahu kelemahan hamba-hamba dia. Sebenarnya kita tanya pada diri kita, kalau Allah Taala tak sediakan syurga dan neraka,
tak sediakan syurga untuk orang taat dan tak sediakan neraka untuk orang yang engkar. Adakah kita akan taat pada perintah Allah ataupun tidak? Secara umumnya, kalau kita kata apa, dapat suami, isteri, perempuan ni akan dapat suami dia, suami je lah. Tak ada cerita latar belakang kerja apa ke, gaji berapa ke. Mungkin dia kurang semangat sikit. Betul. Setakat dapat Anas, okey dapat Anas. Okey mungkin dia akan kahwin juga, akan terima lamaran Anas, tapi macam tak semangatlah. Tapi kalau cerita lamaran siapa? Anas, siapa masuk meminang? Anas. Siapa Anas? Dai, biasa keluar TV. Handsome lagi kan. Awet muda. Jadi kan dia punya lebih kan. Si wanita yang nak terima tu pun rasa happy, keluarga pun happy. Maksudnya Allah Ta'ala tahu sifat-sifat manusia ni dia perlu pada tarikan-tarikan tertentu. Kerana itu Allah SWT cerita banyak dalam Quran dan hadis-hadis menceritakan syurga ni, menceritakan tentang beberapa perkara yang manusia suka. Yang pertama, syurga itu sendiri maksudnya taman-taman, kebun-kebun. Kenapa? Di dunia ini manusia suka tanah, suka kebun, suka taman. Kadang-kadang kerana tanah sekangkang kera istilahnya kan, berebut adik-beradik, bergaduh sampai masuk ke mahkamah dan sebagainya. Nak ceritanya, memang sifat manusia suka pada harta, tanah, kebun, taman dan sebagainya. Dan yang kedua, manusia ni suka pada teman hidup, wanita, kan? Dan suka pada makan minum. Cerita makan mana? Kedai itu sedap tu. Kedai itu kurang sikitlah. Nak ceritanya sifat kita yang suka pada benda-benda macam tu. Kerana itu Allah Taala cerita mengikut apa yang kita rasa suka kat dunia ni. Kecenderungan kita. Kat dunia ni kau dapat macam ni, kat akhirat dan syurga lagi hebat macam ni. Supaya kita tertarik. Tetapi sebenarnya istilah mudahnya itu hanya pancingan. Pancingan supaya manusia taat pada perintah Allah. Betul. Jadi hamba Allah. Itu yang Allah Ta'ala nakkan. Kerana itu ulama' meringkaskan bahawa ada orang beribadat kerana nak syurga. Itu tak salah. Itu tidak syirik. Itu tidak kufur. Kerana dalam Quran, hadis pun banyak cerita tentang syurga. Tetapi mereka kata apa? Naqisun jiddan. Sifat beribadat kerana nak syurga ni sifat yang rendah. Sifat yang low quality lah kan, sifat tak ada quality lah orang yang beribadat macam ni. Ibadat sebab nak syurga, ibadat sebab nak hurul ain, ibadat kerana nak ainul mardiyah. Ini adalah ibadat yang rendah. Yang kedua, dia ibadat kerana Allah tapi nak naikkan darajat dia, supaya darajat dia naik di sisi Allah Taala. Ini pun peringkat pertengahan, belum lagi yang betul-betul level tertinggi. Yang ketiga, ibadat hanya semata-mata mencari keredaan Allah. Nak Allah Ta'ala reda dengan dia. Ini tahap yang tertinggi yang disebut sebagai ikhlas. Orang yang ikhlas. Satu sebut mukhlis, satu mukhlas. Orang yang ikhlas dan orang yang diikhlaskan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala pilih dia untuk jadi orang ikhlas. Jadi kerana itu, kembali pada soalan tadi, apabila dihiasi hidup ini dengan wanita dan sebagainya, kita kena faham, itu hanya Allah Ta'ala jadikan kehidupan di dunia ini sebagai cermin untuk kehidupan akhirat. Kalau sekarang ni kita suka cinta pada perempuan, kan? Kita cinta pada perempuan sebab apa? Perempuan tu cantik, senyuman dia manis, wangi dia semerbak kan, menyocok jiwa. Itu sebenarnya hanya cerminan bagi kehidupan akhirat. Saya pernah jadi imam di Jepun, jadi imam di masjid Jepun. Jepun ni cantik-cantik lah, orang senang cerita kan. Jadi salah satu cara kita nak betulkan hati kita ni supaya mata boleh jaga pandangan mata dan sebagainya, cerita bidadari. Bidadari ni confirm halal untuk kita. Betul. Bila kita cerita nikmat cantiknya bidadari, tak ada langsung orang kata perasaan nak tengok yang cantik-cantik yang pasal apa kita cantas dengan benda-benda yang haram ni dengan benda-benda yang halal. Jadi, sebenarnya cerminan sahaja. Apa yang berlaku kat dunia ni cerminan. Sekiranya engkau nak perempuan syurga yang hebat, yang cantik, jaga benda-benda yang haram kat dunia ni. Betul. Sejauh mana kita jauhkan diri benda-benda yang haram, sejauh itulah kita akan dapat ke akhirat nanti. Kalau kita faham benda ni, akidah ni, konsep kehidupan akhirat ni, cermin yang dunia adalah cermin kehidupan akhirat, maka insya-Allah kita akan terjaga iman kita, terjaga amal kita. Betul. Wallahu a'lam. Nikmat yang tidak pernah terlintas di fikiran, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dirasa oleh sesiapa pun. Itulah syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita, dan masya-Allah tabarakallah, terlebih hebat bagi mereka yang mendapatkan yang namanya Ainul Mardiyah. Ustaz, mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk termasuk dalam golongan tersebut. Amin insya-Allah. Dan banyak lagi Ustaz dan juga para penonton yang akan kita bicarakan. Kita berehat seketika, saudara terus kekal di rumah dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik sirah, kisah Ainul Mardiyah. InsyaAllah tabarakallah, bersama dengan kita pada pagi ini masih lagi yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Dan Ustaz, okey Ustaz, InsyaAllah banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Dan semestinya para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, ayah-ayah, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang kisah Ainul Mardiyah yang cukup indah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyeri hidup bagi mereka yang akan mendapatkannya satu hari nanti. Dan yang bagi Ustaz, kita nak raihkan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, mengapakah Ainul Mardiyah diutuskan ke dunia sedangkan dia seorang bidadari? Mohon pencerahan dari Kuala Ketil, Kedah. Biar tahu jangan keliru hashtag Ustaz. InsyaAllah sedikit pada Ustaz. Kisah Ainul Mardiyah ni sebenarnya tidak ada pun Ainul Mardiyah ni turun ke bumi. Tak ada. Dia kekal dalam syurga. Cuma yang ada kisah-kisah di athar ialah para tabi'in telah bermimpi berjumpa dengan Ainul Mardiyah. Bahkan dalam seperti mana kita sebut tadi, banyak kisah-kisah mimpi yang disebutkan, dan semua kisah-kisah ni periwayatannya adalah periwayatan yang sahih, bukannya direka-reka mimpi-mimpi begini oleh para ulama, tetapi memang periwayatan yang sahih. Seperti mana yang kisah Abu Qudamah tadi dan juga dalam sebahagian kitab-kitab yang lain. Baik, bahkan mereka yang memimpi ni biasanya dia punya dalam mimpi tu dia akan kata apa? Aku tak nak balik. Ataupun yang kisah tadi itu tarik rida, tapi ada kisah yang lain dia kata aku tak nak balik, aku nak duduk kat sini. Ainul Mardiyah kata apa? Dalam diri engkau masih ada roh lagi. Salah seorangnya sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Zaid, salah seorang daripada Asyarah Mubasyirin bil Jannah, apabila dia mimpi ni, Ainul Mardiyah kata apa? Wahai Sa'id, dalam tubuh engkau masih ada roh lagi, engkau masih hidup dekat dunia. Lepas 3 hari kita jumpa. Allah. Betul, lepas 3 hari lepas tu, tadi petang petang yang sama. Cerita yang tadi pemuda tadi, Sa'id ni, dia 3 hari lepas itu dia syahid dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu nak cerita di sini, bidadari yang bernama Ainul Mardiyah ni dia tidak turun ke bumi. Setakat jumpa dan mimpi, bahkan nak sentuh dia, nak salam dia pun dia tak beri. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dah beritahu dalam Al-Quran, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang mana bidadari syurga ni tidak pernah disentuh oleh sesiapa sahaja sebelum seorang itu masuk syurga. Sentuh pun tak pernah. Macam tadi Sa'id nak pegang, tak boleh. Sebab apa? Memang sifat dia selagi mana seorang itu belum betul-betul masuk syurga, dia tidak disentuh. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mana-mana manusia jin, mana-mana makhluk tidak pernah pun menyentuh bidadari, khususnya Ainul Mardiyah ni tadi. Dan sifat bidadari tuan-tuan dan puan sekalian, lebih khusus lagi Ainul Mardiyah, ialah ka'annahun yaqut wal marjan, lu'lu'il maknun, ka'amthal lu'lu'il maknun dalam Al-Quran sebut, iaitu seolah-olah mereka ini al-lu'lu' al-maknun. Apa maksud lu'lu' maknun? Al-lu'lu' ni ialah permata, iaitu bagaimana Allah SWT mengibaratkan seperti permata yang tersimpan cantik, yang tersimpan, tidak pernah disentuh. Bahkan kena cahaya matahari pun tak pernah disentuh oleh apa-apa pun. Inilah sifat bidadari syurga secara umum. Apatah lagi Ainul Mardiyah yang dijadikan sebagai ketua bidadari. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita renung dan muhasabah bila benda sebut tentang nikmat syurga, tentang Ainul Mardiyah, kisah yang kita sebut hari ini, ada yang sebut saya tak layak nak masuk syurga. Ini macam mana nak rasa yang diri kita ni sebenarnya layak untuk masuk sebenarnya, sebab benda ni benda ghaib Ustaz, kita tak nampak dosa pahala dan sebagainya. Sedikit pada Ustaz. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita rangsangan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah ke arah kebaikan. Itu yang pertama. Allah Taala suruh kita berlomba-lomba. Yang kedua, kalau kita rasa sifat tu tadi ada bagusnya, ada tak bagusnya. Sekiranya sifat merendah diri itu mengundurkan dia dan
menjadikan dia lebih ke belakang dalam ketaatan, itu tak bagus. Aku ni tak layak lah. Dia pun makin tak beramal. Tak baguslah. Aku ni pendosa. Aku ni mungkin ahli neraka ni. Putus asa. Putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Allah kata apa? Ni ayat yang paling memberi harapan kepada manusia. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, janganlah kamu putus harapan daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu sekiranya sifat tak bagus, dia makin memundurkan dia. Tapi yang bagus, aku ni tak layak, tapi aku akan usaha untuk melayakkan. Itu sifat yang bagus pula. Iaitu dia aku sekarang ni yang tak layak, ikut amalan yang sekarang ni memang aku tak layak. Tapi insya-Allah kalau ustaz dah beritahu tadi setakat mengajak pada kebaikan boleh dapat ilmu mardiah, senang itu. Kawan-kawan aku yang biasa lepak-lepak tu, aku pun lepak sekali waktu semayang, aku pergi semayang, aku ajak dia. Kan sedang yang tengah lepak-lepak kat kedai mamak ke, lepak-lepak kat kopitiam ke apa kan. Waktu semayang aku ajak. Ikut tak ikut tak mesti syarat tau. Al-amirun bil ma'ruf yang kita kata mesti dapat ilmu mardiah ni tak mesti syarat orang ikut. Betul. Sebab tu kita jangan putus asa kalau kita ajak orang tak ikut. Betul. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, ajak pergi masjid contohnya, ajak pergi majlis ilmu contohnya, orang tak nak ikut. Itu dia punya hal. Betul. Tugas kita untuk dapat keredaan Allah ni mengajak. Ikut tak ikut belakang cerita. Wa ma 'alaika ilal balagh. Tugas engkau wahai Muhammad hanya sampaikan. Untuk dapat kenikmatan syurga ni hanya untuk amirul ma'ruf saja, bukannya mesti orang ikut. Wallahu a'lam. Jangan buat sekali lepas tu putus asa lah. Dia tak nak ikut, mungkin aku ni tak ajak dengan betul kot. Jadi dia putus asa. Jadi ini tak betul Ustaz. Kita tak perlu tunggu natijah. Betul, berurusan, kena berurusan insya-Allah. Dan berikutnya bagi Ustaz dan juga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook, Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukankah di dalam syurga kita boleh meminta apa sahaja? Jadi, adakah kita boleh meminta isteri serupa dengan Ainul Mardiah begitu sahaja? Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, bolehkah Ainul Mardiah menolak permintaan kahwin seseorang? Jikalau tidak, bukankah ia seperti dipaksa? Jazakallah khairan katsir. Dua soalan daripada Imran Syakir di Facebook Ustaz. Pemikiran itu tinggi ya. Tinggi, masya-Allah. Baik, yang pertama sekali, kalau dah masuk syurga, boleh tak kita minta wanita yang lebih cantik? Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, bila seseorang itu dah masuk syurga, sifat rasa tak cukup tu dah habis. Seperti yang kita sebut tadi, apabila seorang itu dah masuk syurga, sifat negatif dah tak ada. Dengki, hasad, cemburu, rasa tak puas hati, tak ada. Kalau kita nak minta lebih cantik daripada ilmu mardiah, itu maksudnya dalam syurga kita ada sifat tak puas hati. Orang lain lebih daripada aku. Sifat tu dah tak ada. Bahkan sifat syukur akan ada. Dan salah satu sifat bidadari yang semua akan dapat insya-Allah, semua yang sampai masuk syurga akan dapat, qasiratut tarf. Qasiratut tarf ni seperti dalam surah Ar-Rahman sebut, maksud dia apa? Bidadari atau hurul ain ni, khususnya Ainul Mardiah ni, sifatnya ialah tidak pernah mengangkat pandangan lebih daripada suami. Mata dia sentiasa lihat suami je. Sebab apa? Suami dia adalah yang terhebat. Tak pernah dia akan lihat orang lain. Bila dah sebut, dah tengok Anas ni contohnya, dia tak akan tengok dah Abang Nasran ke, dia tak akan tengok orang lain kan. Tak akan tengok, hanya akan tengok. Bayangkan kalau isteri kita ada yang mata macam tu, Allah, tertumpu kepada kita suami saja. Memang dia punya hebat itu kan. Itu masuk qasirat tarf. Mata dia sentiasa tertumpu pada suami sebab suami dia yang terhebat. Maksud yang kedua, dalam tafsir mengatakan bahawa si suami, si bidadari ni menyebabkan si suami tidak mengangkat mata kepada yang lain. Maksudnya memang dia tengok isteri dia tu asyik, asyik kan. Dia memang tengok isteri dia tu tak naklah. Kalau kat dunia ni mata ni gatal-gatal lagi kalau tengok, tertengok juga yang lain kan. Tapi kat syurga tak ada benda tu. Dia memang bila dah tengok isteri dia tu, memang dah pandang lain tu dah tak ada apa dah. Itu sampai tahap macam tu. Jadi soalan tadi, adakah seorang tu boleh minta sesuatu yang lebih cantiknya seperti Ainul Mardiah? Dia takkan terfikir. Sebab apa yang ada depan mata dia, itulah yang dah cukup untuk dia. Tapi siapa yang dapat Ainul Mardiah, dia akan dapat perasaan nikmat yang lebih lah daripada pandangan tadi. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah Ainul Mardiah ni dipaksa untuk dikahwin? Kalau dia tak terima, adakah kena kahwin juga? Ini soalan ni bagus, soalan supaya tahu jangan keliru. Semua makhluk-makhluk Allah sebenarnya taat pada perintah Allah, kecuali manusia dan jin. Semua, termasuk binatang. Mereka ni adalah makhluk yang tidak pandai lawan perintah Allah. Apa tujuan mereka dicipta, dia akan ikut.
kecuali manusia dan jin. Dia ada sifat membantah, sifat melawan. Termasuklah malaikat, termasuklah bidadari. Bidadari ini tuan-tuan dan puan sekalian, khususnya Ainul Mardiyah, dia tahu kenapa dia dicipta. Dia dicipta untuk lelaki yang soleh, lelaki yang waktu hidup di dunia berjuang di Allah SWT, maka dia sudah pastilah bangga untuk menunggu kedatangan lelaki tersebut. Jadi tak ada istilah dia rasa terpaksa apabila dinikahkan, dikahwinkan dengan lelaki itu tadi. Kenapa? Dia memang dicipta untuk itu. Bahkan kalau dicipta untuk itu, dia tak dapat benda itu, tak sempurnalah dia. Contoh, katakanlah handphone dicipta untuk digunakan, tapi dia tak dalam tong sampah ataupun tak ada siapa nak tengok pun tak. Orang datang tengok dia pun tak. Sudah pasti macam tak ada nilai. Sebab apa? Dia dicipta untuk diguna. Apabila orang pegang dia pun tak ada nilai lah dia. Kereta contohnya, kan, pergi ke pameran kereta, banyak-banyak kereta. Kereta yang lain tu ada orang cuba, ada orang duduk, ada orang test. Tapi ada satu kereta ni orang tengok pun tak nak. Padahal tujuan dia dicipta adalah untuk digunakan. Maka tak sempurnalah dia. Begitulah tadi bidadari tadi, apabila dia dicipta tetapi tidak digunakan, tak sempurna. Jadi kesempurnaan dia adalah dia digunakan untuk tujuan maksud dia dicipta. Allahu Akbar. Salah satu sifat ciri-ciri wanita yang solehah, dambaan syurga, iaitulah yang tidak melihat dan tidak dilihat, Ustaz. Inilah yang perlu kita terapkan kepada para wanita khususnya. Dan memang Ustaz sebut tadi, menjadi mengikat kasih suami hanya tertumpu kepada isteri merupakan satu perkara yang bukan mudah sebenarnya, Ustaz. Jadi seorang isteri tadi nak jadi masuk syurga, dia kena syurga sebelum syurga. Syurga sebelum syurga, Ustaz. Dia menjadi syurga di dunia sebelum syurga dia. Allahu Akbar. Hari ini kita lihat bagaimana situasi realiti yang berlaku. Ada yang ialah dengan masalah-masalah yang pelbagai berlaku dalam rumah tangga dan sebagainya, ada yang menggunakan jalan yang antaranya yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit mungkin Ustaz dapat kupas. Ada yang menundukkan suami dengan menggunakan kaedah-kaedah yang nasi kangkang yang cukup berbahaya, Ustaz. Mungkin ada komen sikit pada Ustaz. Okey, bagus. Soalan masya-Allah daripada Dai Anas kita. Kadang-kadang mungkin ada isteri yang nak supaya tak berlaku masalah keluarga, suami tidak cari yang lain ataupun suami tunduk pada dia dan sebagainya, dia gunakan kaedah sihir, ataupun istilahnya nasi kangkang dan sebagainya, tangkal itu, tangkal ini dan sebagainya. Ini perkara yang haram. Apa sahaja yang menuju ke arah syirik, maka dia tidak akan dapat bau syurga. Bahkan tidak akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Jadi ketaatan yang kita nak lakukan, jangan ada unsur syirik. Jangan ada unsur syirik. Kerana apa? Kita nak dapat keredaan Allah. Itu yang tadi kita sebut matlamat utama kita, keredaan Allah. Syurga tu bukan matlamat. Syurga tu hanya sebagai rangsangan sahaja. Jadi ulama kata apa? Allah Ta'ala cerita syurga, wanita, makan, minum ni sebagai nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulan ni maksud dia adalah layanan untuk tetamu. Contoh, katakanlah raja jemput kita. Kita dapat jemputan kad daripada raja tu pun kita dah rasa bangga dah. Allahu Akbar. Kita dapat masuk istana raja tu pun, aku dapat, siapa aku ni kan? Dapat kad jemputan raja ni, raja agung kan? Apatah lagi Allah agung ni beritahu salah satu menu makanan macam ni, nasi kambing, nasi Arab dan sebagainya, sup kaki kambing dan sebagainya. Lagi kan. Tadi memang kita nak masuk ke istana, kita suka dijemput oleh agung, oleh raja. Ditambah pula dengan menu-menu ada pula program nyanyian wanita yang kita suka contohnya kan. Lagi semangat. Itu hanya sebagai semangat sahaja, sebagai pancingan sahaja, tarikan. Sebenarnya raja agung nak kita raikan dia, nak kita pergi jumpa dia. Dan agung suka tengok kalau kita datang. Nama ni datang, nama ni datang. Begitulah Allah SWT sebenarnya. Dia suka hamba-hamba dia jumpa dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak jumpa Allah, buat amalan soleh, jangan buat syirik. Jadi tak bolehlah kaum wanita contohnya, bahkan kaum lelaki pun. Mungkin ada kaum lelaki yang nak supaya isteri aku ni taat, dia boleh jadi ketua bidadari, dia pun sihirkan isteri dia ataupun dia tundukkan isteri dengan ayat-ayat tertentu supaya isteri dia tak melawan dia. Kalau tak melawan tu konon-kononnya ada isteri ahli syurga lah. Bukan. Di sini lelaki pula salah. Iaitu dia menggunakan cara-cara yang salah. Kalau melalui doa tak ada masalah. Ya Allah, isteri aku ni Allah suka melawan aku. Maka ya Allah kau tundukkanlah dia, lembutkanlah hati dia. Itu tak apa. Begitu juga dengan amalan zikir contohnya ya wadud. Adalah antara amalan-amalan yang digalakkan untuk melembutkan hati isteri ataupun suami ataupun anak-anak kan. Ada amalan-amalan yang kita boleh tanya alim ulama.
Jadi tak boleh selagi ringkasnya janganlah sesekali seorang itu menggunakan perkara yang syirik untuk melakukan sesuatu perkara. Walaupun natijahnya nampak bagus. Betul. Mungkin boleh berlaku, boleh dapat hasil mungkin. Contohnya seseorang tu dia kena sihir. Dia jumpa Ustaz Anas. Anas ni dah baca Quran 30 juzuk, tak sembuh-sembuh. Kan? Tak tahulah kat mana silap tu tak sembuh tu. Tapi dia jumpa tukang sihir, bomoh yang menggunakan syirik ni, sembuh pula. Sembuh boleh, tapi salah. Ibaratnya macam, minta maaf cakap, orang makan khinzir. Kan? Boleh kenyang? Boleh. Tapi segi hukum agama salah. Minum arak? Boleh. Boleh dia minum arak. Mungkin hilang dahaga dia, mungkin dia rasa sedap. Tapi tak boleh disebut hukum. Begitulah. Memang natijah daripada guna benda-benda syirik tu mungkin ada. Natijahnya tetapi haram, salah cara guna. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Azizah Atmaja Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nur Effendi dan Yana serta kru soalan. Soalan saya Ustaz, apakah cabaran terbesar Ainul Mardiah selama berdakwah sebelum mendapatkan gelaran ratu tercantik di syurga? Terima kasih. Wassalamualaikum. Soalan yang perlu diperbetulkan juga Ustaz, insya-Allah. Itu biar tahu jangan keliru. Kita ringkaskan jawapan ni. Iaitu sebenarnya kena kita sebut daripada awal, Ainul Mardiah ni adalah penghuni syurga, ketua syurga, ketua bidadari syurga. Dia bukan makhluk yang pernah turun di dunia, apatah lagi berdakwah. Berdakwah di kalangan manusia tak ada. Dia hanya menunggu pendakwah datang jadi milik dia, jadi suami dia. Dia adalah ketua bidadari yang menunggu mujahidin datang bernikah dengan dia ataupun para pendakwah datang untuk jadi suami dia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab dan juga dapat jelas kekeliruan itu dapat diperbetulkan, dan terima kasih juga kerana berani menghantarkan soalan, kerana konsep kita Ustaz biar tahu yang keliru Ustaz. Itu kita punya DNA program kita. Dan berikutnya mungkin daripada lagu nasyid yang selalu mungkin daripada situ tak sedap kalau nyanyi minta maaf Ustaz. Mungkin daripada situ kan jadi keliru kan. Insya-Allah. Pasal tak ada sebut bidadari ke apa kan. Sebab dekat negara kita ramai orang yang nama anak Ainul Mardiah dan sebagainya. Kadang aku terima nikahnya Ainul Mardiah. Jadi nama tu dah sebati dengan masyarakat di negara kita Ustaz. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook juga yang bertanya, Suryana Kasim. Assalamualaikum Ustaz, da'i, kru dan penonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Ainul Mardiah bidadari syurga. Soalan saya, jika dulu seorang wanita itu jahil dan kurang ilmu, namun alhamdulillah dengan rahmat Allah cuba memperbaiki diri untuk menjadi muslimah yang solehah sebagaimana Ainul Mardiah, adakah peluang untuknya walaupun tidak berjihad dalam perang Islam tetapi berperang dengan hawa nafsu dan keadaan sekeliling yang sangat mencabar? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah daripada fan Tanyalah Ustaz dari Singapura, dari Temasek Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Sahabat kita yang bertanya, saya tertarik dengan ada perkataan yang disebutkan kita mungkin hari ini dengan adanya aplikasi-aplikasi yang tertentu, semua orang nak cantik, terutamanya para wanita. Tengok rasa macam aku ni macam kurang lawa lah, nak buat bagi lawa lagi. Jadi mungkin ini rupanya ada ciri-ciri ni kepada bidadari syurga yang perlu kita sama-sama perhalusi untuk kita mengelakkan diri terjebak daripada perkara sedemikian Ustaz. Mungkin sedikit beri Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang sangat bagus. Saya dulu tak baik. Adakah saya ni layak untuk menjadi lebih hebat daripada Ainul Mardiah? Tapi sekarang ni saya dah mula berubah. Adakah boleh? Ada peluang untuk saya? Jawapan dia sudah pastilah ada. Sudah pastilah. Kerana Allah SWT sentiasa menerima taubat hamba dia. Kita kena ingat, Allah Ta'ala sentiasa. Maksud tawab apa? Salah satu daripada nama Allah ialah At-Tawwab. At-Tawwab ni maksudnya yang maha menerima taubat. Allah SWT ni tuan-tuan, perempuan yang Allah sekalian, dia suka sangat orang yang bertaubat kepada dia. Dia sangat suka orang yang bertaubat kepada dia. Dia punya kegembiraan dia, kegembiraan dia tidak boleh dibayangkan oleh akal fikiran kita, kerana laisa kamitslihi syai'. Allah SWT ni tidak boleh disamakan. Tak boleh disamakan dengan siapa pun. Tetapi Nabi SAW membuat perumpamaan. Nak membayangkan betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala apabila menerima kembalinya hamba dia kepada dia. Nabi SAW buat satu perumpamaan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi beritahu seumpama seperti satu orang yang sedang bermusafir, membawa bekalan yang cukup. Unta dalam atas unta dia tu bekalan cukup, air cukup, makanan cukup, kemah semua cukup. Musafir di tengah padang pasir. Tiba-tiba sampai satu masa dia nak rehat, dia pun rehat, dia tidur. Bangun-bangun tidur, unta dia hilang. Allah.
Unta dia punya risau dia dah tengah padang pasir, tak ada apa-apa. Makanan, minum, kemah semua tak ada. Kenderaan tak ada. Dia pun cari, tak jumpa. Sampailah dia penat, dia tidur balik. Lepas tu dia bangun semula tu, unta dia ada sebelah dia. Allah. Dia punya gembira, dia nak puji Allah Ta'ala sampai dia tak sedar diri. Kan kadang-kadang bila seorang tu gembira kan dia tak sedar diri. Macam baru ni ada keluar berita satu orang tu, dia terima surat tawaran pergi umrah percuma, dia pengsan. Sampai tahap pengsan. Sebab apa? Memang gembira sangat kan. Jadi kadang-kadang ada setengah orang macam tu. Jadi dia ni, dalam hadis ni sebut, orang ni dia terlampau gembira, sampai tahap dia kata, Ya Allah, benarlah engkau ni adalah hamba aku adalah Tuhan kau. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Nak cerita dia gembira Allah Ta'ala tidak boleh disamakan, tapi nak cerita Allah Ta'ala gembira dengan hamba-hamba dia yang kembali pada dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi pemangkis semangat kepada kita. Dan banyak lagi Ustaz kita nak bicarakan tentang kisah Ainul Mardiyah, tetapi di TV3 kita akan tamat siaran di sini. Kita akan sambung 30 minit siaran tambahan di TV9. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah Tayanglah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita jumpa di TV9 selepas ini. Dirimu pembakar semangat perwira, rela berkorban demi agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah Ainul Mardiyah menjadi pemangkis semangat kepada kita yang kita bicarakan pada pagi ini. Alhamdulillah, Tayanglah Ustaz biar tahu jangan keliru kembali dalam siaran tambahan 30 minit di TV9. Terima kasih bagi anda yang terus mengikuti kami di TV9 sehinggalah kepada detik dan ketika ini. Dan bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan yang ingin diajukan, jangan malu, jangan segan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 01-1233-6480 atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kisah Ainul Mardiyah. Kita masih lagi membicarakan kisah ini bersama yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid dan Ustaz yang juga sedang penonton tentang Ainul Mardiyah yang disebutkan ciri-cirinya sebentar tadi oleh Ustaz, sangat cinta, sangat cemburu dan juga sangat cantik Ustaz, masya-Allah tabarakallah, yang mata tak pernah dilihat Ustaz, masya-Allah tabarakallah, nikmat syurga yang tak pernah difikirkan oleh sesiapa pun. Dan kita nak sambung Ustaz perbincangan kita pada pagi ini tentang sifat-sifat, mungkin ada penjelasan dengan lebih detail ataupun lebih lanjut tentang sifat bidadari syurga ini dan juga tentang umurnya Ustaz, insya-Allah. Masya-Allah. Kalau kita dengar Da'i Anas tadi bernasyid pun sedap. Allah. Ya, Sikit je Ustaz, lepas ni banyak apa ni kumpulan nasyid panggil Anas Allah ni. Kalau makan. dengar suara Anas pun tadi dah sedap, apatah lagi dengar suara bidadari syurga. Allahu Akbar. Kan? Sebenarnya bidadari syurga ni khususnya Ainul Mardiyah. Dan lebih khusus lagi akak-akak yang akan jadi ketua bagi Ainul Mardiyah dan ketua bagi bidadari. Kalau kat dunia ni tak boleh nak menyanyi, tak pandai nak menyanyi, kat akhirat nanti dan syurga nanti, masya-Allah, itulah suara yang paling indah. Serba boleh Ustaz. Serba boleh, masya-Allah. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, kembali pada soalan tadi kan, sifat bidadari. Salah satu sifatnya ialah memang nyanyiannya yang sangat indah. Allah. Kalau kita kat dunia ni, kalau kat dunia ni dengar suara-suara yang kita suka, kita akan jadi wow, kan? Asyik. Apatah lagi nikmat dalam syurga. Kerana nikmat dalam syurga ni bunyi apa pun memang indah. Contoh, ulama ada sebut apabila ni sebenarnya secara umum nikmat dalam syurga ni indah. Walaupun tak ada detailnya dalam hadis, tapi ulama sebut seolah-olahnya seperti kalau seseorang tu nak masuk syurga, bila dibuka pintu syurga untuk dia, bunyi krek,
pintu syurga tu, ensel ibarat macam tu kan, pun dah indah sampai terpegun. Kalau kita punya ensel, punya pintu crack kat dunia ni, kita bang beli kami letak minyak kan, kasih bising suara tu kan. Tapi crack pintu syurga pun dah wow, terpegun kita. Luar biasa. Apatah lagi bila masuk dalam tu dengar bunyi-bunyi cicipan burung kan, berlagu-lagu bunyi burung tu. Kalau ibaratnya kita sekarang ni kan, kalau kita dengar bunyi burung tu, sedapnya kan bunyi burung tu. Kadang-kadang kalau bunyi hujan pun kat bumbung rumah kita ada dia bunyi lagu dia sendiri kan. Cuba kita dengar bunyi hujan kan. Dia bukannya hujan ni bukan turun geram macam tu kan. Dia ada bunyi dia tu. Itu pun kita rasa indah. Bunyi hujan pun dah rasa indah. Apatah lagi kita dengar bunyian dalam syurga, khususnya pada suara isteri itu tadi. Dah lah cantik kan, mata tak terlihat ke tempat lain kan, dengar suara dia pula lagi, masya-Allah. Ini satu nikmat yang besar, nikmat telinga. Kerana dalam syurga ni ada nikmat lidah, makan, minum dan sebagainya. Ada nikmat mata kan, ada nikmat telinga. Dan nikmat mata yang paling besar sebenarnya bukan nikmat lihat Ainul Mardiyah. Kita kembali pada apa yang kita dah habis sebutkan tadi, siaran di TV3 dan TV9 serentak tadi, iaitu sebenarnya nikmat yang paling besar dan syurga ni bukan nikmat bidadari, bukan nikmat makan minum, bukan. Nikmat yang paling besar ialah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang masuk syurga pada ketika itu ialah wajah yang berseri-seri. Kalau kat dunia ni Anas dah handsome macam ni kan, kat syurga lebih berseri-seri. Lebih cantik, lebih nur, bercahaya. Dan yang nikmat paling besar ila rabbiha nadhirah, yang mana orang-orang masuk syurga ini melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terpegun kerana Allah Taala ni jamil dia, dia punya sifat cantik itu sifat mutlak. Kerana sifat Allah ni sifat yang mutlak. Kalau bidadari ni walaupun dia cantik, dia adalah makhluk. Dia terbatas juga dia punya cantik dia tu. Kan? Walaupun suara dia tu sedap tapi masih terbatas. Tapi Allah Ta'ala ni, kecantikan Allah, keindahan Allah, kehebatan Allah ni secara mutlak. Apabila ahli syurga melihat Allah SWT, dia akan lupakan segala kecantikan yang lain. Kerana itu tuan-tuan, puan-puan, Allah sekalian, maksud daripada ibadat kita, ketaatan kita ialah sebenarnya nak mencapai keridaan Allah SWT. Baik, kita kembali pada Ainul Mardiyah dan bidadari ini tadi, yang sifat-sifat dia yang hebat. Seperti mana Allah SWT sebut antaranya, kita nak cerita banyak sebenarnya, tapi kita ringkaskan. Yang pertama, bidadari syurga ni khususnya Ainul Mardiyah ialah wa zawwajnahum bihurin ain, kami mengahwinkan penduduk syurga ini dengan hurun ain. Hur maksudnya yang cantik, yang jelas kulitnya cantik, hitamnya hitam, yang putihnya putih. Bahkan disebut dalam hadis apabila bidadari ini mengenakan 70 lapis gaun sekalipun, jubah gaun kan, perempuan punya pakaian pakai 70 lapis pun masih nampak lagi kecantikan dia punya kulit itu. Sampai tahap macam tu. Ibaratnya kalau sekarang ni, kalau perempuan pakai baju jarang-jarang nipis-nipis, mungkin ada lelaki yang tergoda dah nampak-nampak sama-sama kulit dia tu. Ini letak 70 lapis pun masih nampak dia punya warna kulit itu. Dan juga nampak dia punya urat-urat, bukan urat timbul yang menakutkan, tapi cantik kan. Kalau kadang-kadang kita tengok ada setengah perempuan kan, tangan dia berurat sikit kan. Cantik dia punya, nampak hijau dia tu kan. Maksudnya kecantikan tu. Dan juga Allah SWT beritahu bahawa dalam syurga ni, wanita-wanita syurga ialah azwaj mutahhar. Azwaj iaitu isteri-isteri yang suci, yang bersih. Maksud bersih di sini ialah walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dalam surah Baqarah Allah Taala sebut, iaitu bagi mereka ada isteri-isteri yang suci. Maksud suci di sini apa dia? Tak ada berlaku haid, tak ada darah dan sebagainya. Bahkan sebenarnya dalam hadis, dalam satu kitab oleh Syekh Al-Ashqar, Al-Jannah wan Nar, menceritakan bahawa dalam syurga ni kadang-kadang ada orang minta yang pelik-pelik. Sampai ada yang minta untuk tanam pokok dalam syurga. Itu apabila Nabi SAW ceritakan tentang perkara ni, ada seorang badui ni, dia kata mesti yang minta tanam ni orang Ansar ni. Pasal dia tahu orang Ansar ni suka menanam. Maksudnya ibaratnya macam kita ni kata mesti orang kampung ni yang minta tanam ni. Nak ceritanya ada orang suka minta tertentu ni. Dan kalau nak cerita tadi, isteri yang bersih ni, sampai tahap kalau dia beranak pun, mungkin kita jarang dengar perkara ni,
di syurga pun kita boleh dapat anak. Sekiranya orang tu nak. Tetapi macam mana bidadari itu beranak? Tanpa darah nifas. Allah. Dia akan mengandung terus keluar anak. Tak ada proses 9 bulan tu tak ada. Itu ciptaan di syurga. Nak ceritanya memang suci. Tak ada darah haid, tak ada darah nifas, tidak ada tai hidung, tidak ada tai mata, tidak ada apa sahaja tak ada. Suci sesuci-sucinya. Bahkan dia punya peluh dia wangi. Allah. Kalau peluh dia ni dititiskan dan air liurnya dititis, kalau kita kat dunia ni liur dan peluh ni kira macam jijik lah juga kan. Dititiskan, dijatuhkan di atas muka bumi ni dan masuk ke laut, air masin laut tadi semua jadi manis. Sampai tahap macam tu. Itu baru sedikit kita cerita tentang bidadari ni. Banyak lagi sebenarnya. Contohnya seperti delima, seperti sifat-sifat yang Allah Taala sebutkan, Al-Quran banyak lagi. Wallahu a'lam. Bila dengar pun kita rasa macam mana tak boleh nak bayangkan Ustaz, masya-Allah, betapa indahnya ciptaan. Nak ceritakan pun tak kerti lah. Masya-Allah tabarakallah. Nak cerita pun sebab kita tak pernah rasa Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk termasuk dalam kalangan orang yang layak mendapat yang namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Dan banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Seperti biasa kita nak berehat seketika. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah Tayla Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami semestinya dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Kita membicarakan tentang nikmat di dalam syurga yang cukup hebat, iaitu tajuknya apa Ustaz? Kisah Ainul Mardiyah. Masya-Allah tabarakallah. Sedikit kalau boleh saya bacakan antara bait-bait lagu. Saya nak sambung tadi tapi suara tak sedap. Saya baca dalam bentuk syair puisi saja Ustaz. Engkaulah bidadari di dalam syurga bersemayam di mahligai bahagia. Anggun gayamu wahai seorang puteri, indahnya wajah bermandi seri, menjadi cermin tamsilan kendiri untuk melakar satu wacana. Dan masya-Allah tabarakallah, semestinya buat yang bernama wanita. Dan kisah Ainul Mardiyah Ustaz cukup menginspirasikan. Kita nak sambung perbincangan kita tentang umurnya pula Ustaz. Tadi tentang kisah tentang bagaimana sifat-sifat bidadari syurga, terutamanya Ainul Mardiyah. Kita nak sambung tentang umurnya pula Ustaz. Berapa umur dia? Umur keemasan tu Ustaz. Baik. Sebenarnya sifat tadi pun sebenarnya banyak lagi. Fazal kita pun terhad masa kita. Salah satu yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang umur bidadari ni ialah umur dia 33 tahun. Ada satu kisah juga yang menarik. Satu orang makcik ni, dia jumpa Nabi SAW. Kemudian adalah perbualan dan Nabi telah beritahu bahawa orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Makcik ni dah menangis. Apalah salah aku, orang tua tak masuk syurga. Nabi SAW, ialah ibarat kadang-kadang ni kita melawak kan, bergurau, tapi ada orang terasa juga, sebenarnya dia terasa tu nak menambahkan lagi kegembiraan sebenarnya. Bukan Nabi SAW nak menyakat je. Nabi SAW ni bukan dia menyakat orang kan. Nabi SAW nak beritahu sesuatu supaya perasaan tu lebih nikmat lagi. Jadi Nabi SAW beritahu orang tua tak masuk syurga. Jadi makcik ni dah nangis dan Nabi SAW gembirakan dia semula kerana makcik nanti masuk syurga dalam keadaan makcik muda. Masya-Allah. Jadi masya-Allah, makcik-makcik, akak-akak di luar sana yang menonton, walaupun kalau kita tak cantik kat dunia ni pun, insya-Allah akak-akak semua cantik akhlaknya, cantik budi pekertinya. Tapi kalau para serupa orang kata tak cantik sekalipun, tak payahlah guna aplikasi kan untuk mencantik. Kita punya mufti kita pun wilayah dah keluarkan fatwa, Menteri Agama kita pun dah sebut tentang tajuk ni. Tak payahlah guna aplikasi-aplikasi untuk cantikkan muka tu. Kita jaga wuduk kita, jaga zikir kita, jaga tahajud kita, insya-Allah kita akan jadi cantik daripada dalam kita. Jadi makcik ni dia dah sedih dan Nabi SAW beritahu makcik masuk syurga nanti dalam keadaan muda. Jadi muda tu berapa? Muda tu berapa? Sebahagian riwayat Nabi SAW beritahu ahli syurga ni, bidadari syurga, umur dia 33 tahun. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa tak 18 tahun? Kan? Kenapa tak 17 tahun kan? Lebih muda lagi. Kenapa tak 20-an? Ni 33.
Sebenarnya 33 ni umur yang kira dah matang. Umur yang dia orang yang bijak. Kalau umur kecil ni kadang-kadang nampak cantik tapi tak sempurna lagi. Masak pun tak pandai. Ibaratnya macam itulah. Belum matang, belum sempurna. 20-an ni dia tengah belajar-belajar untuk menyempurnakan diri. Kerana itu kalau kita mungkin sebahagian pengalaman yang beristeri kan, apabila umur isteri dah mencapai 30-an dia akan lebih matang. Kalau sebelum tu mungkin selalu bergaduh-gaduh. Kalau dah 30-an ni kalau gaduh pun orang kata dah tak macam 20-an. Darah tengah panas kan. 30-an ni umur yang sedang-sedang dan cantik-cantik. Itu dari sudut pemikiran kita, dari sudut logika di dunia ini. Yang sebaliknya hikmah di sebalik tersebut Allah SWT lebih mengetahui. Itu yang pertama yang kita kena faham tentang umur 33 ni. Biar tahu jangan keliru. Yang kedua, kita kena faham bahawa di akhirat sana tidak ada istilah bertukar hari, bertukar minggu, bertukar bulan, bertukar tahun, bertukar abad, tak ada. 33 tu bukannya bermaksud sebelum tu dia tak matang, lepas tu matang seperti kita sebut. Bukan. Itu yang kefahaman pertama yang kita nak sebut tadi. Yang kedua ialah di syurga ni dan juga akhirat tidak ada istilah bertukar hari. Tak ada. Bermaksud Allah Ta'ala, Nabi SAW nak beritahu umur ketika itu semuanya sama. Itu dia punya poin penting dia. Tak adalah nampak muka orang ni macam 18-an, 20-an, ni 30-an, ni tak ada. Semuanya sama. Iaitu nak ceritanya tak ada bidadari yang makin lebih tua, tak ada bidadari yang lebih muda, semuanya sama. Cantiknya sebaya. Itu salah satu nikmat dalam syurga ni. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook, Salah Rasik Cik Ci. Tadi lagu pun kita sebut tentang cerminan. Ini soalan tentang cerminan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah wanita-wanita solehah di dunia sebenarnya adalah cerminan daripada Ainul Mardiyah? Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Baik, alhamdulillah, soalan yang sangat bagus ni. Sebenarnya apa yang disebut sepanjang program kita ni Ainul Mardiyah, walaupun kita topik besar kita ialah sirah kan. Sirah ini walaupun Ainul Mardiyah ni akan datang. Dia nampak mungkin orang keliru kata ni bukan macam sirah, ni cerita tentang alam akhirat yang akan datang. Tetapi sebenarnya cerita yang pernah berlaku tentang Ainul Mardiyah supaya boleh dijadikan cerminan istilahnya tadi bagi hamba-hambanya yang masih hidup, iaitu wanita-wanita khususnya yang masih hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana dia boleh menjadi seperti Ainul Mardiyah. Jadi beberapa perkara kena faham di sini. Yang pertama, suami jangan sesekali membandingkan isteri dengan bidadari. Itu yang pertama. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin ada suami kata, awak ni tak ada sifat bidadari, selagi mana awak belum ada sifat bidadari, awak ni tak boleh saya panggil awak ni sebagai isteri saya yang solehah. Bidadari ni mesti sentiasa cantik. Awak ni kadang-kadang tak boleh. Kita tak boleh bandingkan isteri kita dengan bidadari dari sudut kecantikan. Sebab apa? Bidadari itu memang diciptakan cantik. Sedangkan manusia ni dia masih ada lagi sifat-sifat yang belum sempurna. Dia masih ada dipanggil nafsu, masih ada dipanggil perkara-perkara yang naqis, yang kurang. Jadi tak bolehlah maksud cerminan di sini sepenuhnya si suami nak isteri di dunia ni macam bidadari syurga. Tak. Tetapi sebagai isteri dia kena cerminkan diri dia dengan bidadari syurga, khususnya Ainul Mardiyah. Sifat antara sifat yang kita dah sebutkan tadi itu bagaimana si Ainul Mardiyah punya sifat terhadap bakal suami dia mempersiapkan diri. Itu cerminan yang pertama juga, iaitu bagaimana dia mencuba membahagiakan suami dia walaupun belum sampai lagi. Contohnya macam tadi kan, suami belum sampai lagi dah ada orang-orang yang menyambut. Ainul Mardiyah kat dalam, Ainul Mardiyah kat dalam. Begitu juga ibaratnya kalau suami belum balik lagi dah beri kata-kata. Sekarang ni dah zaman WhatsApp, zaman Telegram, zaman Facebook dan sebagainya, mesej, handphone dan sebagainya. Kita boleh beri kata-kata yang menggembirakan. Kalau suami balik kerja penat-penat pun orang kata sebelum sampai rumah tu dah hilang penat dah. Dia dah dapat gambarkan balik-balik dapat senyuman anak-anak, dapat senyuman isteri. Begitu juga cerminan yang seterusnya, bagaimana ketaatan. Tadi persediaan menggembirakan suami. Yang kedua, ketaatan Ainul Mardiyah kepada suami. Ketaatan. Jadi begitulah di dunia ini, selagi mana, ini kena faham sebagai isteri, wajib taat suami selagi mana suami tidak memerintahkan perkara yang haram yang melanggar syariat.
wajib taat pada suami selagi mana tak langgar syariat. Tak langgar syariat. Sekiranya langgar syariat, tak boleh. Sesuatu yang diperintah oleh suami sampai langgar syariat. Contoh, saya tak sukalah awak tengok pakai baju yang longgar-longgar ni. Pakailah ketat-ketat sikit. Walaupun pergi kenduri kahwin ke, kerja kahwin ke, pergi supermarket ke, jalan dengan saya ni, kau pakai longgar-longgar ni, tak sedaplah mata saya tengok. Tak bolehlah kita taat benda-benda macam tu. Sekiranya dia mengajak pada ketaatan, wajib kita patuh. Kalau dia ajak pada perkara yang tidak pada ketaatan, maka haram untuk si isteri mematuhi. Dan banyak lagi sebenarnya cerminan-cerminan bidadari syurga yang perlu diikuti oleh wanita di dunia ini. Dan sekali lagi saya sebut, walaupun yang kita sebut ni tentang Ainul Mardiah dan bidadari, yakinlah wahai kaum wanita muslimah, puan-puan, akak-akak yang sedang menonton, kalian semua akan menjadi lebih hebat daripada bidadari syurga, lebih hebat daripada Ainul Mardiah sekiranya hanya menjaga perkara yang wajib dan taat pada suami. Cukup. Kalau lelaki ni banyak dia punya tanggungjawab dia. Betul. Tapi wanita ni hanya taat pada perintah Allah, perkara yang wajib. Solat contohnya, jaga betul-betul. Jangan tinggal solat. Puasa, jaga betul-betul. Kalau wajib pergi haji, usaha pergi haji. Dan yang kedua, taat pada suami, gembirakan suami. Maka confirm syurga, Nabi SAW menjamin syurga untuk wanita yang macam ni, dan kaum wanita akan jadi ketua. Mungkin akan ada bertanya juga, habis tu Ustaz, saya belum kahwin, Ustaz ni cerita tentang yang dah jadi isteri je. Saya tengok ni masih anak dara lagi belum kahwin, mungkin tak akan kahwin ni, saya rasa tak kahwin. Contohnya lah. Apa akan terjadi pada wanita tak berkahwin? Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang Allah sekalian, akak-akak, adik-adik yang Allah sekalian, wanita yang meninggal dunia dalam keadaan bujang tak kahwin, apa akan berlaku? Kat akhirat nanti, dia akan dikahwinkan dengan lelaki yang juga mati tak kahwin kat dunia dan setaraf dengan dia dalam iman dan amal. Jadi kalau puan-puan, akak-akak yang belum berkahwin dan mungkin mati dalam keadaan tak berkahwin, kalau nak dapat suami yang terbaik di dalam syurga, buatlah amalan yang terbaik, sudah pasti Allah Ta'ala akan nikahkan dengan lelaki yang mati juga dalam keadaan iman yang hebat itu tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat para penonton, di syurga tiada kesedihan, tiada kesakitan, tiada penderitaan. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan yang bagi Ustaz, kita sedar tak sedar, dan juga para penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Panjang lebar kita berbicara tentang kisah Ainul Mardiah. Jadi sebagai kesimpulan ringkas daripada yang bagi Ustaz, mungkin ada sedikit insya-Allah. Masya Allah. Seperti mana yang kita sebut tadi, nikmat syurga ni nikmat yang besar. Dan kita nak rasa nikmat syurga, kita wujudkan dulu syurga dalam dunia kita ni. Iaitu kita wujudkan sifat-sifat syurga. Di antara sifat syurga ialah afsyus salam, iaitu kita sebarkan salam. Dalam syurga akan adanya salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Iaitu kita sebarkan salam. Masuk rumah beri salam, masuk bilik beri salam, jumpa anak dalam bilik beri salam, masuk ke tempat kerja beri salam. Ini salah satu daripada sifat ahli syurga. Kita wujudkan syurga di dunia lagi sebelum kita masuk syurga. Yang sebenarnya, siapa yang wujudkan suasana syurga di dunia, lebih tinggilah peluang dia untuk dapat syurga ke akhirat sana. Khususnya kaum wanita, wujudlah sifat-sifat ahli syurga dalam dirinya. Si suami, wujudlah sifat-sifat syurga dan suami dalam dirinya. Kerana mungkin kalau si suami tak masuk syurga, isteri dia yang sifat baik tadi, di akhirat nanti akan dapat lelaki yang lain kerana dia tak layak bersama dengan isteri dalam syurga. Begitu juga isteri bersama dengan suami tadi. Wallahu alam, maka kita bersama-sama berusaha insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab insya-Allah. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan terakhir kita tutup dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi Ustaz dan juga sedang penonton. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan Ustaz pada esok hari bersama moderator Da'i Hadari dan juga panel Ustaz Firdaus Subhi dengan topik ibadah, solat, sunat, taubat. Dan terus menonton tayangan Ustaz, saudara, jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih atas tontonan anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.